Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Yusmawati Muhammad Yusof, pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Seberang Jaya. Itu mitos. Kerana merokok memang membahayakan orang di sekeliling anda. So, orang yang tidak merokok, yang berada di sekeliling perokok dan terpaksa menyedut asap rokok, ini kita panggil sebagai perokok pasif. So, asap rokok yang disedut oleh perokok pasif ni, dia mempunyai kandungan bahan kimia bahaya dan juga mempunyai bahan karsinogen. So, kandungan nikotin, kandungan tar dan juga gas beracun karbon monoksida di dalam asap yang disedut oleh perokok pasif ni adalah sebenarnya lebih tinggi daripada asap yang disedut oleh perokok itu sendiri. So, pendedahan kepada asap ini menyebabkan penyakit seperti batuk, sesak nafas, serangan jantung dan juga kanser yang boleh membawa kepada maut. So, untuk kanak-kanak pula boleh menyebabkan jangkitan telinga dan juga saluran pernafasan, dan juga yang paling takut sekali adalah kematian mengejut untuk bayi yang sihat. Ini mitos. Okey, so perokok sebenarnya tetap membahayakan anak dan juga isteri walaupun mereka merokok di luar rumah. So, asap rokok sebenarnya mengandungi sisa gas dan juga bahan-bahan kimia yang boleh meresap ke dalam setiap permukaan di mana perokok menghisap rokok. So, ini kita panggil third hand smoke. So, sebenarnya bau asap rokok yang terdapat dalam sesuatu ruang itu menandakan adanya third hand smoke. So, third hand smoke ini boleh merekat pada rambut, pada kulit dan juga pada pakaian perokok itu sendiri. So, third hand smoke juga boleh meresap pada perabot, pada dinding, kapet, langsir dan juga peralatan di dalam kereta jika perokok itu merokok di dalam kereta. So, third hand smoke ini sebenarnya dia mengandungi bahan karsinogen. So, golongan yang menghidu ataupun menyentuh third hand smoke ini kita panggil perokok ketiga. So, mangsa yang selalunya terdedah kepada third hand smoke ini adalah bayi, kanak-kanak dan juga suri rumah. So, mereka ini berisiko untuk mendapat penyakit yang bahaya. Oh, ini mitos. Kerana tidak pernah terlambat untuk seseorang itu berhenti merokok. So, makin lama seseorang itu merokok, makin buruk akibatnya. Ini mitos. Sebenarnya berhenti merokok bukanlah penyebab kepada serangan sakit jantung. Tetapi puncanya serangan sakit jantung adalah rokok itu sendiri. So, merokok itu sendiri adalah salah satu faktor penyebab kepada sakit jantung. Okey, ini fakta kerana bahan kimia yang bahaya di dalam rokok itu telah meningkatkan pembakaran kalori di dalam tubuh anda. So, sehingga membuatkan berat badan seseorang perokok itu berkurang dan juga selera makan berkurang. So, perokok yang berhenti merokok, mereka berpotensi untuk mengalami sedikit pertambahan berat badan kerana pembakaran kalori telah menjadi normal dan juga selera makan telah menjadi normal. So, namun jangan bimbang kerana pertambahan berat badan akibat setelah berhenti merokok hanyalah sedikit. Apa yang penting adalah jalani cara hidup yang sihat, iaitu makan secara sihat dan juga bersenam. Dan ketahuilah bahawa berhenti merokok sebenarnya adalah perkara yang terbaik yang anda telah lakukan demi untuk kesihatan anda dan juga orang sekeliling anda. Okey, ini mitos. Ramai sebenarnya yang dapat berkaya dengan kreatif tanpa rokok. Okey, untuk memastikan berhenti merokok berjaya, anda mesti mempunyai motivasi dan juga semangat untuk berhenti merokok. Pertama, apa yang perlu anda lakukan adalah tetapkan tarikh bila anda hendak berhenti merokok. Sebaik-baiknya tarikh ini dalam masa 1 hingga 2 minggu. So, pada tarikh tersebut, maksudnya anda telah bertekad untuk berhenti, maka anda tidak boleh merokok walaupun 1 sedutan. So, Ramadan adalah salah satu titik mula untuk kita berhijrah. Yang kedua, dapatkan sokongan daripada isteri, keluarga dan juga kawan-kawan. Maklumkan kepada keluarga dan juga rakan-rakan mengenai percubaan anda untuk berhenti merokok, supaya mendapat sokongan dan juga motivasi daripada mereka. So, minta kerjasama daripada rakan-rakan dan juga ahli keluarga yang merokok supaya tidak merokok di hadapan anda. Yang ketiga, buang baki rokok, pemetik api dan juga bekas puntung rokok pada tarikh berhenti merokok. Yang keempat,
apabila anda merokok setiap hari, anda kena tahu bahawa terdapat perubahan akan berlaku di dalam otak anda. Kerana otak anda akan mengharapkan dos nikotin secara kerap bagi mengatasi kian. So, dalam masa beberapa jam anda berhenti merokok, badan anda akan mula cuba untuk sesuaikan diri tanpa nikotin, di mana penyesuaian ini akan menyebabkan gejala gian. Kita panggil withdrawal. So, jangan risau. Klinik berhenti merokok boleh bantu anda untuk menghilangkan gejala gian ini dengan rawatan ubat berhenti merokok dan juga kaunseling. So, kebanyakan gejala gian yang dialami ini akan hilang secara beransur-ansur dalam jangka masa 4 minggu yang pertama selepas berhenti merokok sepenuhnya. So, yang kelima, dapatkan bantuan daripada klinik berhenti merokok. Kaki tangan di situ boleh membantu anda untuk berhenti merokok. Okey, untuk dapatkan rawatan untuk berhenti merokok ini, anda boleh datang ke perkhidmatan berhenti merokok yang terdapat di klinik-klinik kesihatan. Untuk daerah Seberang Perai Tengah, perkhidmatan ini disediakan di Klinik Kesihatan Seberang Jaya, iaitu bertempat di Wellness Tahap tingkat 1, di Klinik Kesihatan Bukit Minyak, di Klinik Kesihatan Kubang Semang, Klinik Kesihatan Berapit dan juga di Klinik Kesihatan Perai. Klinik berhenti merokok, bila anda datang, kami akan melakukan penilaian tentang tahap kebergantungan kepada rokok dan juga kami akan lakukan ujian kandungan gas karbon monoksida, iaitu gas beracun yang terdapat di dalam asap rokok. So, kaki tangan kami yang berpengalaman akan berbincang dengan anda tentang cara untuk berhenti merokok, kaunseling di samping ubat-ubatan berhenti merokok. Di sini kami ada ubat-ubat seperti ubat dalam bentuk makan, ubat dalam bentuk kunyah chewing gum dan juga ubat untuk tampal. Okey, untuk perokok yang ingin berhenti merokok, datanglah ke klinik berhenti merokok. Kami di sini menyediakan perkhidmatan kaunseling tentang teknik-teknik untuk berhenti merokok dan juga ubat-ubatan untuk membantu anda sehingga anda berjaya berhenti. Ingatlah bahawa berhenti merokok adalah perkara yang terbaik yang anda boleh lakukan untuk diri anda dan juga untuk orang yang anda sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Nur Aisyah binti Jaafar, Pegawai Kesihatan Daerah, Pejabat Kesihatan Daerah Seberang Perai Tengah, ingin melancarkan kempen Minggu Tanpa Tembakau peringkat daerah Seberang Perai Tengah. Buat makluman semua, PKD SPT juga telah dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan di peringkat negeri Pulau Pinang. Kempen ini telah bermula pada 1 hari bulan April dan dijalankan selama 2 bulan, iaitu sehingga 31 Mei 2021. Pejabat Kesihatan Daerah Seberang Perai Tengah ingin mengambil peluang ini untuk menyampaikan mesej kesihatan kepada perokok dan memberi motivasi untuk mereka kekal sihat dengan amalan tidak merokok.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah menetapkan 31 Mei setiap tahun sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Tema yang telah ditetapkan pada tahun ini adalah Commit to Quit, bertujuan untuk menggalakkan para perokok berhenti merokok. Tambahan pula, dalam era pandemik COVID-19 ini, kajian menunjukkan bahawa perokok mempunyai risiko 2 kali ganda lebih tinggi untuk mendapat komplikasi COVID-19 seperti sindrom gangguan pernafasan akut, kerosakan buah pinggang dan kerosakan hati. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah mengambil langkah untuk memperkukuhkan lagi perkhidmatan berhenti merokok melalui kerjasama di antara sektor awam dan swasta. Pengukuhan perkhidmatan berhenti merokok ini dinamakan sebagai Perkhidmatan Berhenti Merokok MQuit atau MQuit Services, bertujuan meningkatkan kebolehcapaian perkhidmatan ini kepada masyarakat. Kini masyarakat boleh mendapatkan perkhidmatan berhenti merokok bukan sahaja di fasiliti awam, malahan di fasiliti swasta yang telah diiktirafkan. Perkhidmatan ini bukan sahaja menawarkan perkhidmatan berhenti merokok kepada pengguna perokok konvensional, malahan kepada perokok elektronik. Sempena Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun ini, beberapa aktiviti telah disusun. Aktiviti sambutan dimulakan dengan program Nafas Baru di bulan Ramadan, diikuti dengan kempen Lindungi Paru-Paru Anda, Tidak Merokok, Tidak Vape, Lawan COVID, melalui pertandingan video Smoke Free Penang Virtual Run, Smoke Free Penang Walk Challenge dengan kerjasama Bookdog. Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang sentiasa komited dalam membentong amalan merokok dan mengawal tembakau dan produk tembakau dengan lebih ketat. Adalah menjadi hasrat agar Pulau Pinang khususnya menjadi sebuah negeri dengan generasi yang bebas dari sebarang bentuk amalan merokok dan persekitaran bebas asap rokok. Berhentilah merokok. Anda boleh dibantu. Dapatkan maklumat dan daftarlah di laman sesawang www.jomquit.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, 31 Mei, seluruh dunia menyambut Hari Tanpa Tembakau Sedunia seperti yang telah ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Dikala dunia sedang bergelut untuk mengekang penularan pandemik COVID-19, antara perkara yang perlu diberi perhatian adalah penggunaan produk hasil tembakau di kalangan masyarakat adalah masih tinggi. Menurut Tinjauan Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan 2019, NHMS 2019,
Prevalent perokok di Pulau Pinang adalah 18.3%, iaitu seramai 270,000 orang penduduk. Manakala tinjauan kesihatan remaja 2017 menunjukkan prevalent perokok yang berumur 13 hingga 17 tahun adalah 8.6%. Penggunaan perokok elektronik atau peranti vape juga didapati meningkat di kalangan masyarakat. Berdasarkan kajian yang dilaksanakan pada tahun 2020 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, perokok yang dijangkiti COVID-19 mempunyai tahap keterukan jangkitan lebih tinggi, iaitu tahap 3, 4 dan 5 berbanding dengan golongan bukan perokok. Perokok juga mempunyai risiko 2 kali ganda lebih tinggi untuk mendapat komplikasi COVID-19 seperti sindrom gangguan pernafasan akut, kerosakan buah pinggang dan kerosakan hati. Melihat kepada kesan buruk akibat daripada penggunaan hasil tembakau, tema Hari Tanpa Tembakau Sedunia bagi tahun 2021 adalah Commit to Quit atau tekad untuk berhenti. Dengan ini, saya menyeru semua para perokok dan pengguna rokok elektronik untuk menetapkan azam untuk berhenti merokok. Di samping perkhidmatan berhenti merokok yang ditawarkan di hospital dan juga di klinik kesihatan menerusi pendekatan norma baru, Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama pihak swasta juga telah memperkukuhkan perkhidmatan berhenti merokok mQuit secara atas talian menerusi laman sesawang www.jomquit.com. Malah perkhidmatan ini turut boleh diakses melalui aplikasi MySejahtera. Kerajaan Negeri Pulau Pinang dengan kerjasama pelbagai jabatan dan agensi telah melaksanakan inisiatif Pulau Pinang Bebas Asap Rokok ataupun PENBA. Pada tahun ini juga melalui kerjasama dengan Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SITCA), Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO di Pasifik Barat dan rakan kongsi iaitu WHO Framework Convention on Tobacco Control, UK Government, Australian Government Department of Health dan Norwegian Ministry of Foreign Affairs telah melancarkan kempen Lindungi Paru-Paru Anda, Tidak Merokok, Tidak Vape, Lawan COVID-19. Adalah diharapkan melalui sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2021 ini, ianya dapat meningkatkan tekad para perokok untuk berhenti merokok. Marilah kita semua ke arah generasi bebas daripada sebarang bentuk amalan merokok. Dengan itu, saya dengan sukacitanya merasmikan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2021 peringkat negeri Pulau Pinang. Sekian, terima kasih.